Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi dalam Gaspirasi bersama dengan saya, Ghazali Zawawi. Sebelum itu nak sapa dulu anda di rumah, di mana sahaja anda berada. Saya harapkan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sehat sejahtera, baik-baik sahaja. Dan apa yang paling penting, sentiasa punyai mindset dan pemikiran yang positif. Namun, kepada mereka yang mungkin sedang diduga pada ketika ini, walaupun kita tak pernah jumpa depan-depan secara fizikal, namun apa yang pasti saya nak pesan, percayalah semuanya akan menjadi reda dan baik seperti sedia kala. Terus bertabah, okey? Kali ini, Gaspirasi akan bersama dengan seorang individu kuat di sebalik dunia penjenamaan yang mana tanpa mereka, golongan selebriti, personaliti dan sebagainya tidak akan dapat memberikan apa yang jenama itu nak. Jadi nak tahu siapa, apa kata kita saksikan VT ini dahulu. Individu kuat di sebalik dunia penjenamaan. Itulah dia, seorang jurusolek profesional yang bukan biasa-biasa tau. Kerana telah menata rias seorang Miss World Malaysia 2018, Larissa Ping, dan juga penyanyi Iban terkemuka iaitu Melissa Francis. Hai Stallion Buma. Hai guys, selamat bersua kembali. Kan, apa khabar, sihat? Macam mana aktiviti dunia solekan tak kala dunia memerangi COVID-19 ni? So far sekarang okey, masih boleh bertahan masih lagi. boleh bertahan. Walaupun Itu yang sedikit kita terkesan. kan. Semangat itu yang penting sebab Star telah pun berkecimpung dalam dunia solekan ini selama 10 tahun. Ada naik turunnya. Jadi Star, pertamanya kita nak tanya Star, adakah dunia solekan ini sebenarnya memberi jaminan kepada mereka di luar sana yang hendak berminat menceburi bidang solekan ini, dan sekiranya ya, apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan jaminan itu? Okay. For me is yes. Okay. Yang pertama, kita kena pandai bijak mencari peluang ataupun merebut peluang. Di mana dengan keadaan kita yang suka sekarang ni, kita bekerja di luar, so kita kena pandai mencari pekerjaan di luar ataupun mempromosikan diri melalui media sosial ataupun Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi bagi Star, dunia solekan ini boleh memberi jaminan masa depan yang cerah bagi anak-anak muda yang ingin menceburi bidang ini di luar sana. Ya. Dan yang kedua adalah pengurusan kewangan. Jadi pengurusan kewangan ni, di mana banyak makeup artist sekarang ni, kalau mereka dah buat satu servis tu, pada hari tu juga mereka menerima pembayaran daripada clients. Jadi wang yang payment yang diberi oleh clients tu tidak disimpan ataupun dilabur di tempat yang sepatutnya. Okey. Yang ketiga adalah kita mesti menjaga hubungan profesional kita dengan clients. Okey. Which is kita kena keep in touch dengan clients. Okey. Kita say thanks dengan dia walaupun bila kita dah habis buat servis tu, ataupun kita boleh update dia tentang promotion. So ianya boleh menaikkan lagi branding kita. Seorang jurusolek profesional yang baru saja berusia 27 tahun, tadi Star ada mengatakan bahawa perlu untuk kita membuat simpanan yang elok, yang stabil setelah kita mendapat bayaran daripada klien. Bagaimana cara Star menyimpan? Okey, Star akan uruskan, dalam satu bulan tu kalau ada keuntungan, Star akan half ataupun 30% from keuntungan tu mesti disimpan. Contoh, kalau 1,000, so kita simpan dalam
300, 400-500 macam tu. 30% at least At least lah, at least. kena buat simpanan. Kena bijak buat simpanan sekarang. Juga kita nak tanya ni, sebenarnya sepanjang 10 tahun membuat perkhidmatan dalam dunia solekan ini, masihkah ada stigma yang mengatakan bahawa dunia solekan ini hanya untuk wanita sahaja, bukan untuk golongan lelaki? Dan sekalipun ada golongan lelaki yang terlibat dalam dunia solekan ini, mereka adalah lelaki lembut. Masih ada stigma tersebut, Star? Menurut saya, ikut peredaran zaman moden sekarang ni, masyarakat boleh menerima kemunculan makeup artist lelaki ataupun makeup artist baru, di mana seperti yang kita tahu, designer pun banyak lelaki. Betul. Sekarang chef pun banyak lelaki, pengusaha kosmetik pun banyak lelaki. So mungkin makeup artist ini menjadi untuk mendalami bidang ini, mungkin kaum lelaki yang banyak mendominasikan bidang ini. Kalau tak, manakan tidak Star memenangi anugerah di tempat yang kedua bagi Malaysian Makeup Artist tahun 2019. Star, pernah tak sendiri tu mengalami kritikan ataupun sindiran terhadap stigma sebegini? Adakah Star mempunyai pengalaman secara peribadi? Pernah. Apa yang mereka katakan, Star? Waktu tu Star baru berkecimpung dalam bidang jurusolek ni. Tahun 2011 rasanya. Itu tahun pertama kan? Ya. Itu pun dari keluarga sendiri sebenarnya. Keluarga cakap, especially bapa dan ibu cakap, kenapa you buat kerja perempuan? Kenapa you tak buat kerja lagi ataupun you cari kerjaya lain yang sesuai dengan you? So waktu tu saya tanamkan semangat. So sampai sekarang saya bersyukur mereka boleh menerima kerjaya yang saya buat sekarang ni. Dan tahun 2021 ini, kalau dari mulut seorang jurusolek profesional ini sendiri, masihkah wujud stigma ini, Star? Tidak rasanya, sebab dalam zaman ni kita kena ikut peredaran zaman. Ya. Dan ini adalah bukti, walaupun seorang pemecah dominasi, tapi lihatlah beliau pada hari ini, walaupun dalam dunia sedang memerangi pandemik, beliau masih survive. Dan tak cukup dengan itu, sekali lagi beliau telah memenangi anugerah Malaysian Best Makeup Artist di tempat yang kedua untuk tahun 2019. Dalam kejayaan seorang itu, Star, ada naik turunnya. Betul. Pastinya ada pengorbanan yang dilakukan sebelum untuk mengecapi kejayaan. Sebagai inspirasi anak muda di luar sana yang menonton Gaspirasi ketika ini, apa antara pengorbanan yang telah dilakukan oleh Star? Tempoh 10 tahun bagi saya adalah masa yang sangat lama untuk berdiri ataupun untuk membina empire. Okay? Jadi masa telah mengajar saya erti kegigihan, kesabaran dan pengorbanan. Jadi masa kecil-kecil dulu, masa Star baru berkecimpung dalam bidang ni, waktu tu Star belum ada wang ringgit untuk membeli kelengkapan. Atau lepas tu Star decide, lepas habis sekolah Star kerja dan Star dapat duit. Dari situ Star mula kumpul duit untuk beli kelengkapan makeup. Star tak guna duit mak bapak. Tak guna duit ibu bapa maksudnya? Ya, saya rasa saya nak benda ni, saya kena usaha sendiri. Apa perasaan tu bila melihat rakan-rakan lain habis sekolah dan melanjutkan pengajian ke peringkat IPT dan sebagainya, tapi Star sudah berdikari mencari duit sendiri untuk melanjutkan minat dalam dunia solekan ini? Apa perasaan pada perasaan tu agak sedih sedikit, cuma tak apalah, mungkin ini rezeki aku. Ini rezeki aku, so aku kena buat apa yang aku nak ni. Aku kena buktikan dengan parents aku mesti mesti kuat. Macam mana penerimaan mereka sekarang terhadap kejayaan Star? Penerimaan sekarang so far okey.
Dululah yang mereka tak suka. Sekarang okey. Sekarang mereka support sepenuhnya apa yang support sekarang. Star mampu membuktikan kepada ibu bapa Star yang mereka salah dan Star boleh berjaya dalam dunia solekan sebagai pemecah dominasi kepada kaum lelaki ini, kerana selalunya kalau dunia solekan ini kita kaitkan dengan golongan wanita. Tapi macam mana Star buktikan ibu bapa beliau salah? Apa yang beliau lakukan untuk berjaya? Jangan ke mana-mana, hanya dalam Gaspirasi. Jadi kita datang dekat airport pukul 4.15 macam tu. Okey. Then kontak airport cakap tak boleh check in lagi. Bas yang ada pergi ke Bintulu waktu tu pukul 7 malam. Kembali lagi dalam Gaspirasi. Baik penonton, kalau musim yang pertama, kita pernah juga Star menemu bual seorang juru solid profesional, Odin Syam, kenal? Kenal? Dan Odin Syam ini kalau kisah pengorbanannya, beliau pernah bersedih kerana bapanya membuang barangan solekan beliau ke dalam longkang, dan itu tidak pernah mematahkan semangat Odin Syam untuk terus berjaya dalam dunia solekan ini. Tetapi kali ini kita bersama dengan Stallion Buma atau Star. Kalau di Hollywood kita ada Alcantara, seorang juru solid profesional terkenal yang menata rias keluarga Kardashian, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian dan ramai lagi. Seterusnya kita ada juga di Asia Tenggara iaitu Surasa di Thailand. Dan kalau kita lihat di Semenanjung Malaysia, antara juru solid profesional yang sering kali kita lihat di media sosial, kita ada Kir Khalid, Sheila Mohamad, Dato' Alha Alfa dan ramai lagi. Soalan saya Star, agak-agaknya lah dari Star sendiri, berapa pendapatan yang mereka terima sebulan? Okey. Yang ni mesti ramai nak dengar. Okey. Mana tahu saya boleh belajar make up lepas ni? Ya. Okey. Untuk Star, kalau di Semenanjung dengan Sarawak, pendapatan tu dia berbeza sedikit tau. Di mana Semenanjung lebih banyak permintaan daripada Sarawak. Jadi kalau di Semenanjung saya boleh katakan mungkin mencecah 10,000 sebulan. 10,000 ke atas. Ya, lebih. Itu di Semenanjung. Ya, itu di Semenanjung. Kalau di Sarawak dalam 7 hingga ke 8,000 income untuk satu bulan. So dia ada kecil sedikit daripada Semenanjung lah. Ya. So, di sana kan lebih ramai lagi. Seorang klien tu selalunya berapa ringgit Malaysia upahnya Star? Actually it depends dengan makeup artist tu sendiri. Banyak makeup artist harga dia tak sama. Berbeza. Kalau mereka di Semenanjung lah. Kalau mereka di Semenanjung, kategori Kir Khalid, Sheila Mohamad, Dato' Alfa, seorang klien agak-agaknya berapa? Kalau Kir Khalid seorang klien mungkin untuk wedding mungkin Kir boleh rasanya mungkin dalam 5,000. 5,000 untuk seorang klien. Ya, untuk Star, kalau 5,000 seorang klien, mana ada sebulan RM10,000? Lebih. Bayangkan kalau 10 orang sebulan RM50,000 dan ke atas. Pernah tak ingin ataupun mengidamkan untuk menjadi seperti itu? Siapa yang tak nak, betul tak? Itu adalah wishlist Star, di mana Star akan mungkin satu hari nanti kalau ada rezeki boleh sampai sama selevel dengan Kir Khalid, selevel dengan Sheila Mohamad, Dato' Alha Alfa. Sheila Mohamad adalah guru kepada Star kan? Ya, dia guru. Tadi sekalian, Star pernah tertinggal kapal terbang tau. Lepas tu naik bas untuk pergi ke Miri. Bintulu masa tu nak ajar 50 orang yang berminat untuk belajar makeup, nak jadikan cerita masa naik bas, kotak makeup jatuh pula, pecah pula. Star, apa yang terjadi masa tu? Okey, waktu tu flight pukul 4.30 petang. Jadi kita datang dekat airport pukul 4.15 macam tu. Then kontak airport cakap tak boleh check in lagi, tak boleh masuk. So then kita decide ambil Grab pergi ke Kuching Central. Kan jarak dia dekat je kan. So kita ambil Grab and then
bas yang ada pergi ke Bintulu waktu tu pukul 7 malam. 7 malam. Lepas tu tak kira kalau sampai di Bintulu dalam pukul 6.30 pagi esok. Tak tidur. Dalam bas. Dalam bas. Tak tidur. Tidur ayam macam tu je. Tidur ayam. Sempat tak? On time tak nak mengajar keesokan hari tu? On time. Itulah semangat seorang jurusolek profesional kita. Tak kira apa halangan atau rintangan yang mereka hadapi, semangat mereka nak ajar, mereka nak belajar ni sentiasa ada. Daripada Sheila Muhammad kepada Stallion Buma, dan sekarang Star pula nak mengajar junior-junior ni knowledge sharing. Itu yang penting kan. Star selalunya kalau dari segi pendapatan kan, orang yang make up dalam penggambaran sesebuah drama ataupun filem itu pastinya tugas mereka mencabar kerana mereka nak buat 3D make up dan sebagainya. Jadi soalan saya, Star, mereka yang terlibat dalam jurusolek sebagai jurusolek semasa penggambaran filem dan drama dan jurusolek event ataupun majlis perkahwinan, yang mana satu kan lebih lumayan sebenarnya? Okey, pendapat saya, makeup artist tu ada harga dia tersendiri seperti yang saya telah bagi tahu tadi. Jadi untuk penggambaran filem is depend dengan sesuatu produksi. Kalau produksi tu bayar, tapi rasanya produksi akan bayar dalam amounts yang banyak. Around 2K ataupun 3K untuk satu telemovie contohnya. Tapi makeup untuk telemovie, filem ataupun drama, ianya lebih senang daripada makeup event ataupun occasion ataupun wedding. Di mana penggunaan produk yang digunakan untuk telemovie ataupun HD makeup lebih lebih simple. Diguna compact powder, lipstick, blusher, itu saja. Maksudnya tak semestinya makeup tu tebal, barangan yang diperlukan mahal. Lagi no makeup benda tu lagi mahal sebenarnya. Cakap mengenai mahal murah ni, kita nak tangkap imajinasi penonton kan. Masa Star mula-mula terlibat dalam dunia solekan ni, berapa charge paling murah yang Star pernah kenakan kepada klien? Dulu waktu mula-mula Star charge dalam RM15 untuk satu kepala. RM15 untuk satu kepala. Waktu tu belum ada kelengkapan yang cukup kan. Masa tu umur berapa tahun? Masa tu umur 17 ataupun 18. 2011. Macam mana Star survive masa tu? Seorang klien RM15-20. How do you survive in your life at that time? Dulu kan kita tak guna banyak sangat duit. So RM15 tu bagi Star dah macam 150. So kumpul duit tu sampailah Star boleh beli kelengkapan sikit-sikit. Lepas tu baru Star akan naikkan harga sedikit. Lepas tu until now Star meletakkan harga yang sama untuk setiap kliennya secara adil. Tapi tidakkah itu akan mengganggu eksklusiviti makeup Star? Untuk Star sendiri tidak. Kerana Star ni seorang yang suka bersikap adil dengan semua orang. Tak kisah you VVIP ke, you klien biasa ke, Star akan bagi sama rata price tu. So Star ni ikhlas nak tolong orang, nak buatkan orang cantik kan. Tak kira keuntungan. Tolak tepi kejap keuntungan. Yang penting hasil tu yang kita nak. Itulah semangat dan passion yang ada pada seorang jurusolek profesional, individu kuat di sebalik dunia penjenamaan. Sebab kita nak tanya juga Star, dalam menghadapi dunia sekarang ini yang dilanda oleh wabak coronavirus COVID-19, tidak ada mana-mana individu ataupun mana-mana pihak yang terkecuali daripada terkena tempiasnya. Dan bagaimana Star survive dalam tempoh yang mencabar ini, jangan ke mana-mana. Semuanya hanya selepas ini. Gaspirasi. Apa aku pola tok betul ke si? Apa tok masa depan aku kah? Tok kerja yang aku mau kah? Setiap kali balik sekolah, kalau tengah hari tu mesti Anas, aku mau make up kau. Jumpa di rumah kau boleh sih?
Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya dan Star dalam Gaspirasi kali ini. Ini masa yang kita tunggu-tunggu sebab tadi Star ada cerita dengan kita yang beliau pernah rasa down sebab orang yang terdekat dengan beliau sendiri, iaitu keluarga beliau, ibu dan bapa beliau yang sedikit orang kata tak pasti dengan keputusan Star untuk menceburi dalam dunia solekan ini. Tapi Star kongsikan kepada mereka, Star, what did you do to prove them wrong? Macam mana Star buktikan yang dunia solekan ini memang dunia Star boleh berjaya dalam bidang ini? Selain sering dikaitkan dengan pekerjaan yang dimonopoli oleh lelaki lembut, kerjaya ini juga dianggap sebagai kerjaya yang tidak mempunyai masa depan. So, pada umur 20, Star waktu tu ada rasa down sikit. So, macam apa aku pola tok betul ke si apa tok masa depan aku kah, tok kerja yang aku mau kah, macamnya. And then Star pada dengan Dim pun aku pola benda tok, aku mau aku semua alang-alang, macamnya. Aku mau mak bapak aku happy dengan apa kerja yang aku pola tok. Jadi di situ saya buat macam satu how to say self-refreshment. Self-reflection. Lepas tu banyak sokongan daripada rakan-rakan juga. Bila Star ceritakan benda ni dengan mereka cakap you kena move on, you kena bantu you sendiri. Siapa nak bantu you kalau you tak bantu you diri dulu. Macam tu. At your lowest point of life pada ketika itu, apa yang membuatkan Star sedar yang aku harus bangkit dengan lebih kuat, aku harus berjaya dalam bidang ini, aku tak boleh gagal? What made you realize at that time? Tengok orang berjaya. So, I tanamkan semangat tu, aku nak jadi macam ni, So, aku kena usaha. Itu saja, usaha. Kawan Star, rakan Star yang terlibat sama dalam perjuangan ini, yang selalu bersama dengan Star, susah dan senang, mereka susah nak dicari sebenarnya. Siapakah antara mereka kalau boleh disebutkan? Sebenarnya rakan yang selalu bersama dengan saya, Raja Inai Sarawak, Alisha, Antarika, Anastasia, dan banyak lagi lah rakan yang selalu bagi support dengan saya. Kepada Puan Ibin dan Encik Buma yang mungkin menonton kita juga pada ketika ini, apa kata-kata terima kasih Star kepada dua orang insan ini, ibu bapa Star yang selama ini telah memberi sokongan kepada Star, walaupun pada permulaannya sedikit menentang, tetapi sekarang ini sokongan mereka lah yang membuatkan Star berjaya. Pesanan Star kepada mereka? Saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang selalu mendorong saya, memberi kata semangat dengan saya. Sekarang ni dulu mereka tak dapat terima apa yang saya buat. So sekarang ni saya bersyukur dengan kedua ibu bapa saya. Itu saja. Charge yang paling murah yang pernah dikenakan oleh Star, RM10, RM15, RM20 macam tu lah. Yeah. Tapi nak tanya juga, siapakah wajah pertama yang menjadi bahan experience yang ditata rias oleh Star? Pertama sekali wajah yang ditata rias sebelum bergelar jurusolek profesional ni, siapa agak-agaknya? Kawan rapat saya sendiri waktu tu di bangku sekolah. Nama dia Anastasia. Dia yang selalu menjadi eksperimen. Setiap kali balik sekolah, kalau tengah hari tu mesti Anas, aku mau make up kau. Jumpa di rumah kau boleh sih. So waktu okey je. Okey. Waktu ya saya dah Grab. Okey. Waktu cuma ada bas je. Okey. Jadi tambang bas ke rumahnya 50 sen. Okey. So habis sekolah ya ada bagi duit tangan 50 sen. Okey. Nas, aku mau agak kau, aku mau jumpa kau di rumah. Aku mau make up kau. So mbak lah barangnya tak. Dan di mana Anas pada ketika ini kalau boleh dikongsikan? Kita tanya bekerja di sebuah company kereta. Pastinya beliau berasa bangga dengan Star hari ini kerana siapa sangka wajah pertama yang ditata rias tu menjadi perjalanannya sekarang menjadi seorang jurusolek profesional yang mendapat tempat kedua bagi Malaysia's Best Makeup Artist tahun 2019. Pandemik COVID-19, tak ada seorang ataupun mana-mana individu yang terkecuali Star, termasuk Star sendiri sebagai inspirasi penonton. Apa yang Star lakukan? Sebab diorang dekat luar ni Star, ada yang gulung tikar, ada yang cari perniagaan lain, ada yang kais pagi makan pagi. But
you survive during this pandemic, apa yang Star lakukan? Okay. Strategi yang pertama saya lakukan during this pandemic, seperti yang kita tahu pandemik sekarang kita tak boleh buat apa-apa, majlis sosial pun tak dapatkan, perkahwinan pun tak dapat. Jadi kita buat strategi. So yang pertama, kita boleh buat virtual makeup class online. Virtual makeup class di mana Star akan mengumpulkan 5 orang student untuk buat visual makeup class untuk 1 bulan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita boleh buat video ataupun live. Something yang menarik lah supaya orang dapat tengok kita punya profile Instagram. Supaya orang dapat follow up kita punya YouTube, kalau ada channel YouTube kan. Okay. Lepas tu yang kedua adalah mungkin kita buat promotion. Kita boleh buat promotion half price untuk wedding. Valid until next year. Macam tu. Itu adalah antara strategi yang jangan Star buat pernah sekarang. berputus asa, Ya, terus memanfaatkan teknologi, media betul. sosial. Ya. Itu yang Star lakukan. Ya. Selepas ini banyak lagi perkongsian daripada Star untuk blog yang terakhir. Pastinya blog yang teristimewa sekali, banyak pesanan yang nak dikongsikan. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Konspirasi. Tidaklah 100% sama, tapi dalam 70% sama dengan Surasa. Indonesia yang Star bawakan adalah Gula Kening. Okay, sepanjang kami berkawan dengan Star tu, kami suka peranginya yang sangat humble. So every time nya habis makeup ke ataupun nya ngeso gambar makeup ni kan, nya akan nanya kawannya, okay si makeup tu kau rasa apa nak kurang mau kurang padah je. So nya very open with any opinion apa pun pendapat orang. So this day kita boleh nangan nya sangat humble walaupun kita tahu makeup nya kacak. So nya still mau tahu so that nya boleh improvekan diri nya pun. So ia adalah Starlin Buma yang kami kenal lah. Starlin Buma, seorang yang talented dan pastinya anda akan menyukai hasil kerjanya. Okay, good luck Star. Starlin Buma, as we know that he is a very talented makeup artist in Sarawak, and 3 words that I will describe him: passionate, creative, and humble. All the best whatever you do, and always shine like a star. Starlin Buma yang kami kenal is nya very polite pun orang, very lemah lembut, and then nya very apa kata orang hygiene, very pembersih bila bekerja. So kami rasa Starlin Buma is one of my talented friend. Kembali lagi dalam Konspirasi untuk blog yang terakhir. Anastasia, nama kawan tadi yang menjadi wajah eksperimen. Dan pertama. itulah experience yang pertama Star menyolek seorang yang bergelar klien. Alhamdulillah sekarang ini kalau kita lihat Star berjaya dalam dunia solekan, semakin menempa nama terutamanya di Sarawak. Star, apa harapan Star ataupun perancangan Star mungkin untuk 4 hingga 5 tahun akan datang sebagai seorang jurusolek profesional? Okey, harapan Star tu yang pertama adalah Star ingin melebarkan sayap di pasaran luar, mungkin di Indonesia ataupun di Brunei, melalui mungkin boleh menyertai pelbagai pertandingan di sana, dan next mungkin Star in plan dalam berkolaborasi bersama designer di Sarawak untuk Star punya collection. Amin. Amin. Ya, doakan supaya semuanya dipermudahkan. Kalau kita nak tanya jugalah, siapakah idola Star di dalam ataupun di luar negara dalam dunia solekan ini? Siapa juru solek profesional kegemaran Star? Kalau di Malaysia, semestinya Sheila Muhammad, guru saya pada sendiri, Star sendiri. Syed Faizal. Okey. Kalau di negara luar, Surasa dari Thailand. Ya. Okey. Dan seorang lagi kalau di I think di Dubai,
Alcantara. Seorang lagi. Alcantara di Hollywood. Ya. Okey. Kenapa Surasa? Ataupun kenapa Alcantara? Adakah no makeup itu satu trend pada tahun ini? Ya, no makeup adalah satu trend sekarang ni. Jadi Star mengidolakan Surasa. Sebab Star rasa macam signature Surasa dengan Star tidaklah 100% sama, tapi dalam 70% sama dengan Surasa, dengan Susah tak sentuhan. sebenarnya nak buat no makeup tu? So ada orang kata dah nama pun no makeup, maksudnya senang lah. Apa perspektif, itu perspektif orang di luar sana. Kalau bagi Star sendiri macam mana? Bagi saya sendiri, no makeup ni adalah makeup yang paling susah dihasilkan. Paling susah. Di mana kita akan mengaplikasikan banyak banyak skincare ataupun barang-barang makeup. Kalau mungkin boleh mengaplikasikan barang ni untuk no makeup, tapi untuk yang makeup ni kita tak boleh pakai barang ni. Contoh macam tu. Pemecah dominasi. Ya. Kalau sebelum ini dunia sorakan ini sering dikaitkan dengan kaum wanita, kaum hawa, tetapi Star, seorang lelaki, seorang budiman yang juga berjaya dalam dunia solekan ini. Pesanan kepada mereka Star yang takut untuk mengubah stigma masyarakat, sedangkan mereka melihat sebenarnya mereka ada potensi dalam bidang tersebut. Pesanan Star. Okey, pesanan pertama saya kepada jejaka yang ingin menceburi ataupun mereka ataupun rakan-rakan yang di luar sana ingin menceburi bidang jurusolek ini. Yang pertama tu kita kena berani tampil, ya. Kita kena yakin apa yang kita buat, okey? Yang kedua adalah mungkin kita boleh menyertai atau menghadirkan diri untuk kelas marketing. Di mana di situ kita boleh mengetahui cara macam mana nak buat kita punya branding untuk pasaran luar, okey? Dan yang ketiga adalah kita jangan mengeluh. Kita jangan mengeluh dengan apa yang kita buat. Itu Dan saja. turning negativity Into positivity. Dan yang sering kali Star nasihatkan kepada saya dalam setiap apa je pekerjaan yang kita ceburi, ikhlas tu kena ada. Ya. Kalau takkanlah Star kenakan charge yang sama tau untuk semua klien. Ya, betul. Dan itu tak pernah sama sekali mengganggu faktor exclusivity. Sekejap je rasa borak dengan Star pada kali ini. Star, akhir sekali kita, kalau boleh dikongsikan kepada penonton, kalau kita ada trend no makeup, kalau sentuhan dari Star sendiri, apa differentiator ataupun signature yang Star bawakan? Signature yang Star bawakan adalah bulu kening pencakar langit. Bulu kening pencakar langit. Ya, Ataupun bulu mangsu naik-naik lah. Bulu naik-naik lah. Bulu masuk pada naik-naik. Kan, dan kita doakan kalau sebelum ini daripada luar negara seperti Thailand, Surasa, no makeup menjadi trend. Mana tahu satu hari nanti bulu kening pencakar langit ini pula menjadi trend dalam dunia solekan, baik dalam negara maupun di luar negara. Sama-sama kita doakan untuk bakat anak muda kita. Terima kasih Star ataupun Stallion Buma, Sama-sama. seorang jurusolek profesional negara yang memenangi tempat kedua Best Malaysia's MUA pada tahun 2019. Terima kasih kerana sudi berkongsi cerita inspirasi pada kali ini. Sama-sama. Sampai kita berjumpa lagi. Ya. Stay safe, okey? Okey. Dan kepada anda di luar sana, terima kasih kerana sudi menonton kami di Gaspirasi pada kali ini. Terima kasih sebenarnya kami nak ucapkan kepada The Waterfront Hotel kerana menaja tempat penggambaran kami kali ini. Sampai kita berjumpa lagi. Saya Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Bye-bye.